Salam sejahtera. Kumpulan kami iaitu kumpulan Give Us 5 akan membentangkan projek bagi syarikat kami iaitu Syarikat Jin Care Sendirian Berhad. Nama saya Tan Pei Chi, nombor matrik A174246 dan saya akan memulakan perbentangan pada hari ini. Projek kami, Kaunseling Genetik Peneraju Perkhidmatan Kesihatan bertemakan pengurusan genetik anda, keutamaan kami. Syarikat kami mempunyai logo tersendiri yang mana terdiri daripada lambang dan nama syarikat kami. Syarikat ini merupakan syarikat yang telah ditubuhkan pada tahun 2017 dan bermatlamat untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling genetik kepada individu yang ingin mengetahui profil genetiknya sendiri maupun keluarga. Dengan itu, mereka dapat mengenal pasti dan memahami risiko penyakit keturunan yang berkemungkinan dihadapi. Syarikat kami percaya bahawa sains genetik dan genomik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia. Kami berharap projek kami dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat negara terhadap kepentingan DNA dan genom mereka. Pada masa yang sama, keperluan pakar kaunseling genetik di seluruh negara dapat dipenuhi. Visi bagi Syarikat Jin Care Sendirian Berhad adalah mengaplikasikan sains genetik untuk meningkatkan taraf kesihatan masyarakat Malaysia. Melalui perkhidmatan kaunseling genetik, manakala misi syarikat adalah meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat Malaysia terhadap analisis genetik serta memberi pengaksesan maklumat genetik kepada mereka. Prinsip yang dipegang oleh syarikat kami ialah integriti, dedikasi dan potensi yang mana ianya menjadi dasar pegangan utama semua pekerja yang menjadi peneraju kepada setiap kejayaan syarikat. Dengan kerjasama bersama badan amal, syarikat kami menyediakan perkhidmatan kaunseling genetik kepada pesakit. Syarikat kami juga komited dalam menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat miskin dan pedalaman yang sukar memperoleh maklumat atau rawatan sepatutnya dengan memberikan perkhidmatan kaunseling genetik kepada mereka secara percuma. Nama saya Nurlida binti Muhammad Azmin, nombor matrik A177090 akan menjelaskan tentang keperluan semasa dan masa depan kaunseling genetik. Baiklah. Kaunseling genetik ditarifkan oleh The American Society of Human Genetics sebagai satu proses komunikasi untuk membantu individu, pasangan dan keluarga dalam memahami dan bertindak terhadap implikasi genetik kepada kesihatan mereka. Ujian genetik adalah bertujuan untuk mengetahui jika mereka mengandungi sebarang keabnormalan yang mungkin diwarisi. Sebagai contoh, Angelina Jolie mendapati bahawa beliau mempunyai mutan gen BRCA1 dan 2 yang diwarisi oleh ibu dan neneknya, yang menunjukkan beliau mempunyai risiko yang tinggi dalam mengidap kanser ovari atau payudara. Hal ini menyebabkan beliau memutuskan untuk menjalankan mastektomi. Dari sini, kita dapat lihat peranan kaunseling genetik amat mustahak dalam diagnosis simptom dan masalah, menawarkan penyelesaian serta memberi sokongan dan cadangan rawatan kepada individu yang mengalami gangguan genetik. Dengan kemajuan penyelidikan dan teknologi dalam bidang genetik pada era ini, ia telah mencetuskan trend menjalankan uji genetik untuk diagnosis rawatan. Seterusnya, taraf kehidupan yang meningkat membawa kepada kesedaran terhadap pengetahuan gangguan genetik. Kaunselor genetik bertanggungjawab dalam menasihati dan memberi cadangan pelan, pilihan rawatan atau pemeriksaan yang selanjutnya berdasarkan komplikasi genetik individu tersebut. Dengan kemunculan dan perkembangan industri genetik zaman sekarang, ia memudahkan proses pengenalan pasien masalah genetik. Walau bagaimanapun, kita masih memerlukan para profesional untuk menganalisis dan berkomunikasi dengan individu tersebut dalam bahasa yang lebih mudah difahami tentang keputusan ujian genetik beliau dan juga rawatan yang akan dijalankan ke atas beliau. Ujian genetik bernilai lebih kurang 14.8 bilion USD pada tahun 2020 dan kadar peningkatan tahunannya dijangka akan mencapai sebanyak 11.6% antara tahun 2021 dan 2027. Perkara ini menunjukkan bahawa peningkatan
permintaan ujian genetik secara mendadak yang bermaksud profesional perkhidmatan kaunseling genetik dijangka perlu bertambah untuk menyokong dan memenuhi keperluan yang semakin tinggi zaman akan datang. Pada masa sama, kaunseling genetik juga mempunyai potensi yang tinggi dalam menjadi salah satu pekerjaan yang menjadi sasaran utama para graduan. Memandangkan perkhidmatan kaunseling genetik amat diperlukan dan menyokong keperluan rakyat untuk memahami keadaan gangguan jiwa genetik mereka, terutamanya dari segi klinikal kesuburan dan klinikal kanser. Baiklah, saya akan menjelaskan pula tentang latar belakang projek. Yang pertama, kekurangan tenaga pakar kaunselor genetik menjadi topik hangat di Malaysia. Hal ini, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan Kesatuan Kaunseling Genetik Malaysia telah menekankan keperluan untuk meningkatkan bilangan kaunselor genetik di Malaysia, memandangkan pada zaman kini, pada keadaan kini, kita hanya ada 8 orang sahaja. Dengan isu yang berbangkit ini, JINCare SDN PhD ingin menyatukan tenaga pekerja yang mahir dalam bidang kaunseling genetik dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia. Projek kaunseling genetik peneraju perkhidmatan kesihatan dijalankan dalam 4 fasa. Ini adalah bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada individu yang ingin mengetahui profil genetik individu maupun keluarga secara menyeluruh ataupun terperinci. Pada masa yang sama, kami akan menyebarkan maklumat mengenai profesion kaunselor genetik serta perkhidmatan yang akan disediakan. Tema yang dipilih adalah pengurusan genetik anda keutamaan kami. Ini kerana kami memilih ini dalam usaha untuk menanam kesedaran rakyat dalam penjagaan kesihatan melalui pengetahuan genetik. Saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Teo Zixuan, nombor matris S1759866. Secara amnya, kertas kerja kami ingin mencapai objektif iaitu penyebaran maklumat berinformasi tentang perkhidmatan kaunseling genetik dan penyakit-penyakit genetik yang umum. Bagi mencapai objektif am ini, terdapat beberapa objektif khusus yang ingin dicapai melalui kertas kerja kami. Pertamanya ialah memanjangkan perkhidmatan kaunseling genetik kepada golongan B40 dan yang tidak berkemampuan. Selain itu, aksesibiliti perkhidmatan di seluruh negara dapat ditingkatkan. Objektif khusus yang ketiga ialah integrasi perkhidmatan kaunseling genetik dalam pengurusan penjagaan kesihatan rakyat Malaysia. Objektif kami adalah berdasarkan tema kertas kerja kami iaitu pengurusan genetik anda keutamaan kami dan ingin dicapai melalui kerjasama JINCare Sendirian Berhad dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Projek kami dirancang untuk dijalankan melalui 4 fasa. Fasa pertama akan mengambil masa sebanyak 2 tahun dan 6 bulan. Bagi fasa penyediaan ini, sumber kewangan, tenaga kerja, teknologi dan peralatan makmal disediakan. Kerja penyediaan lain termasuklah mengumpul data asas penduduk yang bertujuan untuk mengkaji populasi mengikut kawasan geografi, mendapatkan maklumat taburan penyakit genetik sesebuah populasi masyarakat Malaysia. Kesedaran juga akan diberikan kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan B40 dan penduduk. Kawasan luar bandar melalui iklan media massa, media sosial, kolaborasi bersama pensyarah dan public figure. Maklumat genetik kaunseling juga akan didedahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi melalui ceramah, seminar, penyediaan peluang latihan industri, pendedahan maklumat tentang melanjutkan pelajaran ke arah bidang genetik kaunseling. Fasa kedua merupakan pelaksanaan intrinsik yang dirancang dijalankan selama 3 tahun. Semasa fasa kedua, kami akan sasarkan teknologi dan perkhidmatan kepada golongan B40, pasangan yang ingin berkahwin, individu yang mempunyai risiko yang tinggi dalam menghidap penyakit kanser atau penyakit jarang jumpa. Data penyakit akan disimpan mengikut kawasan dan taburan penduduk secara lebih sistematik. Pemantauan gaya hidup klien atau pesakit juga merupakan salah satu kerja yang akan dijalankan semasa fasa kedua. Tempoh masa bagi fasa ketiga sama dengan fasa pertama iaitu sebanyak 2 tahun dan 6 bulan. Fasa ketiga adalah untuk pengukuhan. Teknologi dan perkhidmatan akan disasarkan kepada golongan kanak-kanak. Dengan mengaplikasikan teknologi dalam fasa ini, aplikasi penjejak gaya hidup akan ditubuhkan. Platform menggunakan persidangan video atau bentuk telekomunikasi yang lain juga digunakan.
untuk memberikan pendidikan kaunseling genetik. Di samping itu, cadangan diet, makanan dan gaya hidup akan diberikan kepada klien atau pesakit. Pelaksanaan ekstrinsik akan dijalankan pada fasa keempat selama 5 tahun. Semasa fasa keempat, program outreach akan dijalankan termasuklah menubuhkan pusat outreach di pusat UPC yang dapat memudahkan penduduk luar bandar dan juga makmal bergerak untuk mencapai golongan di kawasan pedalaman yang tidak mampu ke pusat outreach di pusat UTC. Contohnya, penduduk kawasan feodal dan marbi akan diberi perkhidmatan di makmal bergerak. Konvensi tahunan juga akan dijalankan untuk menjadi platform perkongsian maklumat dan data kajian antara penyelidik dan pakar dalam bidang kaunseling genetik. Tambah pula konsep pelancongan kesihatan medical tourism dilaksanakan. Advokasi akan dijalankan untuk menarik pelancong asing ke Malaysia untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling genetik. Pembentangan yang seterusnya akan disambung oleh Yen Fang. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Liu Yen Fang, nama bateri A175893. Jangka masa projek ini ialah 13 tahun dan sasaran projek ini ialah rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga penduduk kawasan luar bandar. Jangkaan hasil projek ini ialah tahap kesihatan umum rakyat Malaysia dapat meningkat dengan lebih memahami penyakit mendasari diri sendiri melalui kaunseling genetik. Jangkaan hasil bagi fasa pertama ialah meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan perkhidmatan kaunseling genetik dan juga pendedahan terhadap pekerjaan kaunseling genetik kepada masyarakat agar mereka akan melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut. Jangkaan hasil bagi fasa kedua ialah peningkatan jumlah golongan B40, pasangan yang ingin berkahwin, individu yang mempunyai risiko yang tinggi dalam menghidap penyakit kanser atau penyakit jarang jumpa untuk mencari bantuan terhadap perkhidmatan kaunseling genetik. Tindakan pencegahan dapat dilaksanakan sebelum pencetusan penyakit-penyakit. Klien atau pesakit kami mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dengan adanya pemahaman yang lebih lanjut terhadap kesihatan diri sendiri. Jangkaan hasil bagi fasa ketiga ialah perkhidmatan kaunseling genetik kepada kanak-kanak dapat direalisasikan. Selain itu, gaya hidup masyarakat, terutamanya penduduk bandar, semakin sihat dengannya pengendalian aplikasi teknologi kerana masyarakat mudah untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling genetik di mana-mana tempat dan bila-bila masa sahaja mengikut keperluan mereka. Sampai itu bagi fasa keempat, tahap kesihatan rakyat Malaysia secara amnya akan meningkat. Halangan bagi rakyat Malaysia seperti kawasan geografi untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling genetik dapat ditangani. Sebagai contohnya, masyarakat di luar bandar juga dapat menikmati perkhidmatan kaunseling genetik. Malaysia akan menjadi tarikan pelancong asing yang ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling genetik. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada ahli kumpulan saya, Ganzan Siang. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan. Nama saya Ganzan Siang dengan nombor matrik A173859. Sekarang saya ingin bersambung dengan bahagian pengasas syarikat. Terdapat 5 orang pengasas syarikat berhad Jun K, iaitu Ganzan Siang, Tan Pei Qi, Liu Yen Fang, Tiu Zixuan dan Nur Lydia Muhammad Azmil. Selepas mengenali bahawa pengasas syarikat, marilah kita sambung dengan anggaran kos pengoperasian. Pada fasa pertama, dianggarkan sebanyak 1 pelatih kaunselor genetik, 3 kaunselor genetik berkelayakan dan 2 kaunselor genetik senior akan diupahkan. Sejumlah kos pengoperasian tahunan pertama yang merangkumi kos kajian dan pengumpulan data serta pembelian teknologi terkini dianggarkan sebanyak RM866,828,441 Malaysia.
manakala jumlah kos pengoperasian tahunan dianggarkan sebanyak RM2,421,100 Malaysia. Oleh itu, jumlah kos pengoperasian fasa pertama sepanjang tempoh 2 tahun dianggarkan sebanyak RM899,249,541 Malaysia. Pada fasa kedua, dianggarkan sebanyak 3 pelatih kaunselor genetik, 18 kaunselor genetik berkelayakan dan 3 kaunselor genetik senior akan diupahkan. Jumlah kos pengoperasian tahun pertama yang merangkumi kos kajian dan pengumpulan data dianggarkan sebanyak RM4,699,718 Malaysia. Manakala jumlah kos pengoperasian tahunan dianggarkan sebanyak RM3,025,100 Malaysia. Oleh itu, jumlah kos pengoperasian fasa kedua sepanjang tempoh 4 tahun dianggarkan sebanyak RM7,224,818 Malaysia. Pada fasa ketiga, dianggarkan sebanyak 5 pelatih kaunselor genetik, 29 kaunselor genetik berkelayakan dan 4 kaunselor genetik senior akan diupahkan. Jumlah kos pengoperasian tahun pertama yang merangkumi kos IT untuk pembinaan aplikasi mobil kesihatan dianggarkan sebanyak RM8,741,323 Malaysia. Manakala jumlah kos pengoperasian tahunan dianggarkan sebanyak RM4,074,100 Malaysia. Oleh itu, jumlah kos pengoperasian fasa ketiga sepanjang tempoh 2 tahun dianggarkan sebanyak RM12,815,423 Malaysia. Pada fasa keempat, dianggarkan sebanyak 6 pelatih kaunselor genetik, 38 kaunselor genetik berkelayakan dan 4 kaunselor genetik senior akan diupahkan. Jumlah kos pengoperasian tahun pertama yang merangkumi kos pembelian 4 unit kenderaan untuk penubuhan makmal bergerak dianggarkan sebanyak RM11,189,394 Malaysia. Manakala jumlah kos pengoperasian tahunan dianggarkan sebanyak RM7,389,100 Malaysia. Oleh itu, jumlah kos pengoperasian fasa keempat sepanjang tempoh 4 tahun dianggarkan sebanyak RM18,578,494 Malaysia. Secara ringkasnya, jumlah keseluruhan kos projek ini ialah RM968,368,276 Malaysia. Berdasarkan statistik Global Market Insight, pasaran ujian genetik pada tahun 2019 bernilai RM53 bilion Malaysia dan berpotensi untuk meningkat sehingga RM117 bilion Malaysia pada tahun 2026. Oleh itu, pelaburan dalam projek dipercayai dapat memberi pulangan pelaburan yang memuaskan. Dengan hormatnya yang berbahagia, Prof, Tuan atau Puan dimohon untuk mempertimbangkan permohonan ini dan meluluskan projek ini demi kesihatan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.